Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang dianjurkan oleh Surau As-Salah Desa Kalui. Jemaah Muslimat. Jemaah Muslimat, Surau As-Salah Desa Kalui, Hulu yang baru. Dan insyaAllah untuk kuliah kita di surau ini, kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Kita tengok yang ada kitab yang sama dengan saya ni, muka surat 98. Cetakan ini muka surat 114. Yang cetakan yang sama dengan saya, muka surat 98. Qala musannif rahimahullah. Setelah itu, maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar. Dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu. Maka engkau taruhkan pertama-tama di atas tempat sembahyang akan kedua lututmu. Kemudian maka kedua tanganmu. Kemudian maka dahimu. Padahal ia terbuka, dan taruhkan hidung beserta dengan menaruhkan akan dahi pada tempat sujud itu. Dan janganlah terdahulu dan janganlah terkemudian. Dan sunat engkau merenggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Tetapi sunat pada perempuan merapatkan pada segala yang demikian itu. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahu. Dan janganlah engkau hamparkan kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang, kerana yang demikian itu makruh. Dan baca olehmu pada ketika sujud itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Iaitu yang terlebih afdal pada orang yang sembahyang seorang-seorang. Atau imam yang redha makmumnya itu dengan dilanjutkan. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita masih lagi berada pada tajuk Faslun fi Adabis Salah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab sembahyang, adab solat. Jadi muslimin dan muslimat, kita dah baca beberapa perkara. Pada yang lepas, akhir sekali kita baca pasal doa kunut. Baik, setelah daripada dah i'tidal, dah baca doa kunut untuk solat subuh, maka kita pun nak turunlah sujud. Bila turun sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Dan kemudian dikata, pertama-tama yang sampai dekat tempat solat di bawah itu adalah kedua lututmu. Kemudian barulah kedua tanganmu. Maknanya turun lutut dahulu. Turun lutut dahulu. Macam ni. I'tidal, turun tu nak sujud, turun lutut dahulu, barulah dengan tangan kita. Tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita kena ingat kaedah ini telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Memang berlaku khilaf ulama lah tentang hadis-hadis ini, tentang kaedah-kaedah ini. Cuma nak jelaskan pada kita, yang diajar ini mengikut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, turun lutut dahulu, kemudian tangan, juga termasuk salah satu daripada hadis Rasul SAW. Pada hadis yang lain menjelaskan, para sahabat melihat Nabi SAW ketika nak sujud, Nabi turun tangan dulu. Apa ada? Tangan dulu. Kemudian baru lutut. Jadi yang kita baca ni, Nabi turun lutut dahulu baru tangan. Ini juga ditunjukkan ataupun dilaksanakan oleh Nabi SAW. Maknanya muslimin dan muslimat, kedua-dua ni tak jadi salah.
Boleh saja. Nak turun lutut dahulu pun boleh, nak turun tangan dulu pun boleh. Ada ulama menyatakan, ada ulama menjelaskan pada kita, tengoklah pada kondisi kita. Kadang-kadang kita susah nak turun tangan dulu. Maka kita ambil kaedah turun lutut dahulu. Mungkin susah sebab badan kita yang sadar macam saya ni lah. Sadar kan? Tu dia. Jadi nak turun tangan tu susah juga. Jadi kita turun lutut dahulu. Mungkin kada sakit. Nak turun tangan dulu payah sakit. Maka turunlah lutut dahulu. Tu. Jadi muslimin dan muslimat, macam mana sekalipun, kedua-duanya betul dan tepat. Kedua-duanya semuanya datang daripada Nabi SAW. Yang salah apa? Yang salah yang tak sembahyang tu. Tu salah. Jadi kita jangan kita duk debatlah soal ni. Kita buat sebab ini yang Nabi ajar dan tadi dibahaskan oleh para alim ulama kita. Baik. Kemudian dia kata, muslimin dan muslimat, dia kata, maka dahi kita ni terbuka. Terbuka dan letaklah hidung bersama sebaris dengan dahi kita. Dahi itu anggota sujud, maka wajib. Adapun hidung itu sekadar sunat saja. Baik. Dan kemudian dia kata lagi, bila kita sujud itu, muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, diterangkan pada kita, dia kata bila kita sujud sunat, kita renggangkan kedua siku kita. Renggangkanlah. Itu bagi laki-laki, orang perempuan kena rapat lah. Tu. Itu sunat, bukan wajib. Ini sunat. Baik. Dan kemudiannya dia kata, begitulah dengan perut kita. Renggangkan. Bagi laki-laki dan perempuan kena rapat. Itu pun sunat. Dan katanya lagi, muslimin dan muslimat, dia kata, tangan kita ni bertentangan dengan bahu. Maknanya kita selari. Selari dengan bahu kita, tangan kita bila kita sujud. Dan kemudiannya dia kata, kalau kita ni tangan kita terlalu ke hadapan sangat, kita sujud tu ke depan sangat, tangan tu, maka hukumnya makruh. Janganlah sujud macam tu kan. Kadang-kadang ada sujud macam tu kan, pelik juga. Baik. Dan kemudiannya muslimin dan muslimat, kita bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sama ada 3 kali, atau 7 kali, atau 9 kali, ataupun 11 kali. Tu dia. Ni kalau nak banyak panjang-panjang, nak baca banyak-banyak panjang-panjang, kalau seorang okey lah. Sebab itu disebut tadi, dia kata, sama ada seorang ataupun imam yang redha makmumnya. Maknanya kalau imam nak baca macam tu boleh, tapi syaratnya makmum kena redha. Makmum kena setuju. Tu. Jangan imam pandai-pandai dibuat seorang-seorang, dia pandai-pandai dibuat, dia pun belasah. Setiap kali sujud dia baca 11 kali. Yang makmum ni pun duk tunggulah pasal apa tu imam ni punya lama ni. Tu. Jadi makmum pun confused. Ada setengah makmum tu lama sangat, dia angkat kepala tengok imam dia tak ada. Tu dia. Habis solat dia. Jadi maknanya kalau imam nak buat macam tu, maka pastikan makmum setuju. Pastikan makmum redha. Maknanya imam kena beritahu kepada para jemaah, hari ni kita solat lama sikit lah nak, dia kata. Tu. Mana solat lama sikit lah. Sujud tu bagi baca lama sikit. Rukuk tu bagi baca lama sikit. Tu. Jadi tu imam beritahu. Maka pada masa itu, insyaAllah makmum akan faham dan redha. Tu. Sebab kita kena ingat makmum redha dengan imam tu satu benda yang penting. Kalau kita baca dalam kitab Muhimmah fi ilmi hadis Nabi SAW menerangkan pada kita antara salat yang tak diterima oleh Allah. Antara salat yang tak diterima oleh Allah Ta'ala ialah imam yang makmumnya tak redha padanya. Tu dia. Dan imam yang makmumnya tak redha pada dia. Pasal apa makmum tak redha? Pasal imam banyak buat hal lah. Mungkin imam tu ada dosa, ada maksiat dia. Ataupun dia buat hal macam tadilah. Dia suka jadi imam tu, dia tak fikir orang. Baca panjang-panjang, semua nak panjang-panjang belaka, semualah. Tu. Sebab tu, bila kata imam, dia kena faham.
Bila kata imam berjemaah, imam kena faham keadaan jemaah kita. Kadang-kadang ni ada yang sakit, ada yang tak larat dan sebagainya. Janganlah dipanjang-panjangkan bacaan. Kan kita dah faham dah dengan hadis kan tentang sahabat Nabi baca panjang-panjang. Jadi tok imam mengadu perkara ni ke Nabi SAW. Nabi larang perbuatan itu. Nabi kata tak boleh. Tak boleh panjang-panjang macam tu. Ingat belakang kamu tu ada siapa? Ada yang tua tak larat, ada yang sakit, ada yang nak pergi kerja, ada yang kanak-kanak, macam-macam lah. Jadi tok imam kena faham keadaan itu. Baik, jadi muslimin dan muslimah seterusnya. Ini perkara ni semua dah maklum muslimin dan muslimat dah mengaji dah. Dah kitab Munjatul Musalli ada, Matlul Badrain ada, Hidayatul Sobian ada, Bidayatul Hidayah ada, apa lagi Sirus Salikin pun ada. Banyak kitab-kitab dah hurailah perkara bab solat ini. Baik, seterusnya. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan telapak kakimu yang kanan, dan engkau taruhkan kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu, dan bacalah olehmu Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama itu. Setelah itu maka bangkit duduk istirahah pada tiap-tiap rakaat yang tiada mengiring akan dia tasyahud. Jadi ni cerita apa pula? Duduk antara dua sujud. Tu dia. Jadi bila kata duduk antara dua sujud, kita bacalah Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Duduk antara dua sujud ni kita cara online ni payah nak tunjuk kan. Jadi kita reti kan. Cara kaki di belakang tu macam mana kan. Jadi cara online ni payah sikit nak tunjuk. Jadi kita baca, kita uraian tu lah bacaan dia tu. Kita dah baca Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ulama menjelaskan pada kita, apabila kita duduk antara dua sujud, kita duduk dalam keadaan tunduk, khuduk, tunduk, berendah diri. Pada masa itu sebenarnya pada waktu kita duduk antara dua sujud, ketika itu ialah waktu kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Mana kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Pasal pada masa itu kita sedang bermunajat pada Allah. Tu. Kalau yang rukun lain, rukun yang kata sujud itu kita baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kan. Tapi masa duduk antara dua sujud, pada waktu itu kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sedang merayu kepada Allah. Kita sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kita baca tadi kan. Rabbi firli. Apa maksud dia? Kita tengok satu-satu Rabbi firli. Ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni. Ya Allah rahmatilah aku. Warzuqni. Ya Allah berilah rezeki padaku. Yang keempat, wajburni. Ya Allah, tutuplah keaiban-keaibanku. Yang kelima, warfa'ni. Ya Allah, angkatlah darjatku. Yang kelima, wahdini. Ya Allah, berilah hidayah pada aku. Yang keenam, wa'afini. Ya Allah, berilah kesihatan, kesejahteraan, afiat pada aku. Dan yang ketujuh, wa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah aku. Tu. Ini kata rayuan kita, munajat kita di hadapan Allah ketika mana kita duduk antara dua sujud. Tu. Itu yang ulama kata masa duduk antara dua sujud kita rasa rendahnya kita ni di hadapan Allah, hina kita di hadapan Allah. Jadi pasal itu kita merayulah kepada Allah Ta'ala. Minta sangat pada Allah Ta'ala, ampunkan aku ya Allah, rahmatilah aku ya Allah.
Bagilah rezeki padaku ya Allah, tutuplah keaibanku ya Allah. Angkatlah darjatku ya Allah. Berilah hidayah, petunjuk, bimbingan, panduan padaku ya Allah. Berilah kesihatan, kesejahteraan padaku ya Allah. Dan ya Allah, maafkanlah aku. Itu dia. Muslimin dan muslimat, itu dia. Jadi kita ingat yang maknanya maksud yang saya baca tadi, catat. Biar kita ingat, kita baca, kita faham. Pada masa itu, kita akan rasalah kehebatannya. Kita akan rasalah betapa rendahnya kita di hadapan Allah, betapa perlunya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Baik, seterusnya. Dia kata tadi, dia kata bila selesai, kita sujud balik, lepas sujud, kita nak bangkit balik pada rakaat yang seterusnya. Dan nak bangkit itu dia kata, istirahatlah dahulu. Istirahat dahulu. Istirahat ni berhenti sekejap lah. Menduduk sekejap tu naik tu kan. Istirahat tu sekejap saja. Tak ada istirahat pun boleh. Tak menjadi masalah pun. Istirahat ni benda yang sunat saja. Tak buat pun tak apa. Baik. Seterusnya. Setelah itu, bangkit berdiri betul. Serta mengucap Allahu Akbar. Dan sunat dilanjutkan akan takbir ini hingga pertengahan berdiri. Atas kata Imam Al-Ghazali, atau hingga berdiri betul atas yang muktamad pada fuqaha. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, daripada kita sujud tadi nak bangkit balik masuk rakaat yang seterusnya, kita ucapkan Allahu Akbar. Dia kata sunat kalimah Allahu Akbar itu kita sebut sampailah kita berdiri. Allahu Akbar. Itu maksud dia. Sebab tu kalimah Allah panjang boleh sampai 14 harakat. Allah. Tu tak apa. Mana kita daripada sujud tu nak naik berdiri, Allahu Akbar. Tu. Yang tak boleh panjang pada tak boleh. Allah. Tu tak boleh. Bila kita panjangkan alif tu jadi perkataan lain pula. Jadi perkataan apa? Pertanyaan apa? Tu kalau bahasa Arab panjang-panjang, itu maknanya apa? Tu. Berat tu. Jangan Yang kedua tak boleh panjang apa? Bar. Allahu Akbar. Tak boleh pun berubah makna, tak boleh juga tu. Muslimin dan muslimat. Jadi kita panjang pada mana? Kalimah Allah. Allah. Tu boleh panjang. Kata Imam Ghazali, kata ulama fuqaha tadi, kita sebut Allah tu sampai berdiri tegak. Tu dia. Itulah sunat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu, seperti pada rakaat yang pertama itu. Demikianlah pada rakaat yang ketiga, pada sembahyang maghrib, dan rakaat yang ketiga dan yang keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak. Ni jelaslah. Setelah itu, maka engkau duduk akan tasyahud awal. Pada rakaat kedua, pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isyak, dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan. Padahal engkau genggamkan sekalian jarimu, melainkan telunjukmu. Maka iaitu sunat engkau lunjurkan dan sunat isyaratkan telunjukmu itu pada ketika mengucap illallah, dan taruhkan olehmu tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri, padahal ia terhampar atasnya. Dan Allah kelakuan duduk pada tasyahud awal ini seperti kelakuan duduk pada antara dua sujud yang telah terdahulu sebutnya, dan dinamai akan dia duduk iftirashi. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal. Baik, jadi muslimin dan muslimat baca tasyahud awal. Tahiyat awal lah kata. Ingat muslimin dan muslimat, tahiyat awal bukanlah rukun solat. Baik. Tahiyat awal bukan rukun solat. Dia termasuk sunat ab'ad. Mana kalau kita tertinggal tahiyat awal, maka kita tapak balik dengan sujud sahwi. Walau macam mana pun dia bukan rukun solat. Jadi pasal itulah muslimin dan muslimat,
Kalaulah kita terlepas tahiyat awal, kita dah bangkit tegak, tak payah turun dah. Teruskan solat kita. Kalau kita dah terlepas, kita dah berdiri tegak, kita turun balik, terbatallah solat kita pada masa itu. Tak boleh. Tu kena ingat muslimin dan muslimat. Baik. Jadi pasal itu kalau kita terlepas tahiyat awal, ingat itu sekadar sujud, sekadar sunat aba'at. Tidak menjejaskan solat kita, tak terbatal solat kita pun. Jadi kita yang boleh kita buat sekadar sujud sahwi dah memadai. Baik muslimin dan muslimat. Bila kata tadi ni tahiyat awal ni faham lah kan, kita duk genggam tangan tadi kan. Kita baca asyhadu alla ilallah tu, illallah tu kita angkat kan. Menunjukkan illallah, tidak ada melainkan Allah. Kita sebut dulu kan, ada yang kita dah huraikan, yang angkat ni ada yang angkat, ada yang tak angkat kan. Right, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, kita angkat macam ni, angkat tegak macam ni, angkat lebih macam ni makruh. Maknanya kita memadai begini pun dah cukup. Dah cukup muslimin dan muslimat. Tu. Dan ada yang duk pusing-pusing, ada naik turun, itu mazhab lain. Betul belaka tu. Yang mereka buat tu betul belaka. Itu mazhab lain. Ada yang naik turun kan, ada yang pusing-pusing, nampak macam pusing. Macam-macam lah, itu mazhab lain. Jadi kalau mereka buat macam tu, bukan satu kesalahan pun. Walau macam mana pun kena ingat perkara itu sunat sahaja. Tu dia. Sunat sahaja. Kita buat angkat tangan, angkat jari kita, genggam jari macam ni, angkat telunjuk ni, hanya sekadar sunat sahaja, bukan rukun solat. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab ada yang dia fikir letak macam ni kan, kat peha kan. Dia fikir ni wajib ni, benda ni. Dia pun kata dia garu je, dia letak sini pula nak cover line. Itu tak betul. Benda tu sunat, tak payah buat macam tu pun. Tu. Jadi muslimin dan muslimat. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, dia kata duduk iftirashi lah, sama macam duduk antara dua sujud tadi. Okey. Dan sekurang-kurangnya daripada tahiyat itu, iaitu bacaan tahiyat awal. At-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu tahiyat awal. Dan sunat tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk namanya. Kita duduk sengit-sengit tu, nama duduk tawarruk namanya. Itu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri dan engkau keluarkan telapak kakimu yang kiri pada pihak kanan dan engkau dirikan akan telapak kakimu yang kanan. Bagi yang ini sempurnalah. Yang sempurna macam ni. Maknanya yang sempurna yang boleh, buatlah macam tu. Kalau tak boleh, buat takat mana yang mampu saja. Kalau tak boleh duduk tawarruk, boleh duduk iftirashi, boleh. Tak menjadi masalah. Tu dia. Dan bacalah olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu. Ni kita tengok bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dimaksud doa sekali. Sebab kita kena ingat muslimin dan muslimat, dalam hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan pada kita antara doa yang sangat dikabulkan waktunya oleh Allah Ta'ala, iaitu setelah kita membaca tahiyat akhir. Tu. Dan memang sunnah pun. Yang kita baca doa tadi tu semuanya Nabi ajar belaka tu. Ini antara doa yang Nabi baca lepas habis baca tahiyat akhir. Baik, kita tengok balik tuan-tuan. Tengok maksud dia. Nak bagi faham ni. Kadang-kadang kita baca tahiyat akhir ni dah puluh tahun dah. Tak faham lagi rupanya. Hari ni kena bagi faham lah. Biar rasa orang kata, biar kita rasa khusyuk tu lebih. Kan? Apa dia? At-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyat ni iaitu kehormatan. Segala kehormatan. Al-mubarakat. Segala keberkatan. As-salawat, segala doa. At-tayyibat, segala kebaikan. Lillah, bagi Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi, yang mendapat rahmat Allah dan keberkatannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang solihin, yang soleh-soleh. Catatlah benda ni. Bagi yang tak tahu makna, catat. Sebab apa kena catat? Saya sebut tadi, antara syarat khusyuk solat, tafahum, faham. Bila kita faham, insya-Allah kita boleh khusyuk solat. Catat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dari Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Selawat kata Nabi, selawat kata Sayyidina Muhammad. Sayyidina ni penghulu kami. Kata keluarga, ali Sayyidina tu, ali tu yang alif lam panjang ali tu, ialah ahli keluarga. Sayyidina ahli keluarga Nabi SAW. Kama sallaita ala Ibrahim. Seperti mana berselawat kamu ke atas Nabi Allah Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Dan keberkatan kepada Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, seperti mana yang Allah memberi berkat kepada Nabi Allah Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan ke atas keluarga Nabi Allah Ibrahim. Fil alamin, pada seluruh alam. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau lah ya Allah yang terpuji lagi mulia. Baik, itu setakat tu tahiyat akhir kita. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut doa tu, mungkin ada yang tertanya lah kot. Mungkin lah. Tanya apa? Kenapa masuk nama Nabi Ibrahim? Tu. Kenapa tak masuk nama Nabi-Nabi lain? Kenapa masuk nama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Kenapa dipilih Nabi Allah Nabi Ibrahim dimasukkan pada selawat yang sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibaca ketika tahiyat akhir ketika solat pula tu? Itu satu persoalan kenapa. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengikut apa yang saya catat lah, catatan saya yang saya baca sebagainya, ada 7 sebab. 7 sebab kenapa dipilih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada 7 sebab kenapa dipilih Nabi Allah Ibrahim, kenapa dimasukkan Nabi Ibrahim dan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca ketika tahiyat akhir ketika solat. Ada 7 sebab. Sebab yang pertama, tuan-tuan muslimin dan muslimat,
Kerana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah. Ini berdasarkan firman Allah dan surah An-Nisa ayat 125. Surah An-Nisa ayat 125 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah. Khalilah. Menjadi kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Okey, besarlah tu, muslimin dan muslimat. Jadi itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, muslimin dan muslimat, kenapa? Sebab Nabi Ibrahim ialah bapa bagi Rasul. Dia ayah kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, lahirlah nabi-nabi yang lain. Di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Yahya, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba an-Nabi, ialah Nabi, bapa segala Nabi. Hampir semua Nabi, ramai Nabi dan Rasul yang berketurunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala mengkabul. Allah Ta'ala mengkabul doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tu. Kalau kita baca lah, Nabi Ibrahim banyak doa kan. Surah Al-Baqarah ada doa dia, Rabbana waja'alna muslimain. Apa lagi? Rabbana taqabbal minna. Apa lagi? Banyaklah. Waja'alni muqimas salah. Lepas tu surah Syu'ara tu Rabbi habli Rabbana Rabbi habli Rabbana Rabbi habli minas solihin tu, Ustaz. Ada? Rabbi habli minas solihin tu. Tu termasuk doa dia juga. Banyak. Mana doa Nabi Ibrahim tu banyak dalam Quran. Jadi doa-doa Nabi Allah Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa-doa yang termaktub dalam Quran itu kita pun boleh baca. Itu sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, iaitulah yang mana Allah Ta'ala memerintahkan manusia, ataupun Allah suruh Nabi Muhammad kata ke manusia supaya ikut agama Nabi Ibrahim. Hanifah, agama Hanifah. Hanifah itu ialah agama Nabi Allah Ibrahim. Yang masuk sebenarnya Islam lah. Tu kita boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 161. Boleh tengoklah ayat tu. Tentang seruan Allah suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia supaya mengikut agama Nabi Allah Ibrahim, agama Hanifah. Itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kelima. Sebab yang kelima, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kenapa dimasukkan nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Sebab ketika mana Nabi dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Pada masa itu, Nabi Ibrahim lah yang ingat kepada kita. Nabi lain tak ada. Masa Nabi jumpa Nabi-Nabi tu, Nabi lain tak ada. Yang ingat pada kita pada masa itulah Nabi Allah Ibrahim. Dia kata ke Nabi SAW, dia kata, wahai Muhammad, Rasulullah, kau sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tu. Nabi Ibrahim ingat pada kita. Jadi kita kena ingat ke dia lah. Itu maksud dia. Baik. Kemudian yang keenam, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau kita baca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Itu ayat yang ke-78. Boleh baca ayat surah Al-Hajj ayat 78. Di antaranya Allah jelaskan tentang millah abikum Ibrahim. Agama bapa kamu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi Ibrahim lah
yang menamakan kita Muslim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah kata Allah yang menamakan kamu, kita ni, sebagai Muslimin. Sebelum ni, dialah Nabi yang kata gitu pada kita. Tu dia. Dia yang menggelar kita Muslimin. Kira hebatlah tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu yang ke-6. Dan yang ke-7, Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah. Begitulah juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kekasih Allah. Ini ulama jelaskan, ini sebab ke-7. Kenapa Nabi Allah Ibrahim dimasukkan namanya ke dalam selawat ke atas Nabi yang dibaca ketika tahiyat akhir ketika solat. Jadi muslimin dan muslimat, kira itulah antara sebabnya. Mana kita kena faham lah kenapa dimasukkan nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik. Seterusnya kita baca balik doa tadi. Baik, sampai ila Hamidum Majid ada doa. Doa ni sunat baca, bahkan sunnah. Pasal dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disertakan pada kita ada satu, 2, 3, 4, 5. 5 doa dimasukkan. Tu dia. Kita boleh baca satu pun tak apa. Boleh. Tapi macam saya sebut tadi, waktu lepas baca tahiyat akhir, antara waktu doa kita sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca lah. Boleh baca. Baik. Jadi ini doa-doa yang Nabi baca. Disatukan, dicampur semua. Baik, doa yang pertama. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Apa yang lepas dan apa yang akan datang. Wa ma asratu wa ma a'lantu. Apa yang doa yang tersembunyi dan doa yang terang. Minta ampun mereka lah. Wa ma asraftu. Dan apa yang aku melampau. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan apa yang engkau tahu pada diriku, yang aku tak tahulah. Sebab ada doa yang ada dosa yang kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Kita minta ampun semua. Minta Allah ampunkan semua. Baik. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau lah yang awal, engkau lah yang akhir. La ilaha illa anta. Ini doa yang kedua. Ini doa kedua. La ilaha illa anta. Tidak ada yang selain daripada engkau. Melainkan engkau, ya Allah. Ya muqallibal qulub. Yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi. Tetapkanlah hati aku. Ala dinik. Pada agamamu, ya Allah. Ini doa yang kedua. Doa yang kedua. Doa yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindunglah aku daripada azab kubur. Wa min azabin nar. Daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Daripada fitnah Dajjal. Ini doa yang ketiga. Doa yang keempat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'si wal maghram. Ini doa yang keempat. Iaitu, ya Allah, sesungguhnya lindunglah aku, ya Allah, daripada sebarang bentuk dosa. Wal maghram. Maghram ni apa? Maghram ini muslimin dan muslimat, kerugian, kehilangan, apa lagi? Kerosakan. Itu termasuk maghram. Maghram bukan mughram. Kalau mughram jadi lain. Mughram jadi apa? Kecintaanku, kekasihku. Jadi lain pula. Kalau mughram, dia maghram, ejaan sama. Min, ghin, roma, sama. Cuma bezanya baris je. Beza je baris je. Maghram maknanya kerugian, kerosakan, kehilangan, begitulah. Kalau mughram maksudnya apa? Jadi kekasih. Itu lain cerita pula jadinya. Muslimin dan muslimat. Jadi kita minta Allahumma inni a'udzubika
minal ma'thi wal maghram. Maksudnya, ya Allah lindunglah aku daripada sebarang bentuk dosa dan sebarang bentuk kerosakan ataupun kehilangan ataupun kerugian. Itu doa yang ke apa? Yang keempat. Yang keempat doa yang kelima. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku dah menzalimi diri aku dengan zalim yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan engkau lah ya Allah. Tu. Faghfirli. Maka ampunkanlah aku ya Allah. Maghfiratan min indik. Keampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni. Dan rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tu. Jadi itulah muslimin dan muslimat doa. Ini semuanya doa yang maksur, yang dibaca, yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi boleh bacalah, boleh amal Nak baca semua lima doa ni pun boleh. Nak baca satu pun boleh. Tak menjadi masalah. Ini sunat, bahkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Boleh dapat semua di kitab kan? Boleh dapat terjemahan tu? Tak ada masalah muslimin dan muslimat. Sebab kitab kita dia tak ada terjemahan. Jadi saya terjemahkan ikut yang saya reti lah. Yang tak reti tu kita tinggal lah. Jadi muslimin dan muslimat boleh dapat insyaAllah. Okey, kalau boleh dapat seterusnya. Baik. Setelah itu, maka ucap olehmu Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali. Serta kau palingkan mukamu pada salam yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri. Sekira-kira dilihat oleh orang yang sisimu akan kedua pipimu daripada dua pihak. Sampai nampak pipi lah bagi salam tu. Sampai nampak pipi kan, sisi lah kanan dan kiri. Baik. Tapi kena ingat salam yang pertama rukun solat. Salam kedua bukan rukun. Jadi salam pertama tu kena jaga betul lah pasal rukun solat. Baik. Seterusnya. Dan sunat engkau niatkan keluar daripada sembahyang dan hendaklah engkau sertakan niat ini pada ketika mengatakan Assalamualaikum hingga akhirnya. Tu sunat saja. Kita niat keluar dari solat. Tu sunat je. Niat gitu. Memang kita nak habis solat pun kan benda tu. Dan sunat pula engkau niatkan memberi salam atas orang yang di kananmu dan yang di kirimu dan yang di hadapanmu dan yang di belakangmu daripada malaikat dan jin dan manusia yang muslimin. Itu sunat-sunat belakalah. Inilah kelakuan sembahyang orang yang sorang-sorang. Tu. Baik, jadi ini sembahyang sorang-sorang. Ini adab tentang sembahyang sorang-sorang. Baik, dan lagi akan datang kelakuan imam dan makmum. Nanti ada bab lain yang kita akan hurai pula pasal adab imam dan makmum. Lepas ni lah. Lepas bab ni ada bab tu. Faslun fi adabi imamah wal qudwah. InsyaAllah. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa imadus salatil khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al qira'ati wa zikri bil fahmi. Tengok bermula tiang sembahyang itu ialah khusyuk. Yang tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Serta membaca Quran dan zikir dan faham maknanya. Tengok. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali kata tiang salat itu al-khusyuk. Khusyuk. Tiang salat ialah khusyuk. Dan dia kata yang dikatakan khusyuk itu apa dia? Hudurul qalbi. Menghadirkan hati. Saya sebut yang lepas dah huraikan. Hudurul qalbi ni apa? Menghadirkan hati yang bermaksud fokus kita niat hanya kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Muslimin dan muslimat. Ini sangat penting. Takkan mendapat khusyuk kalau tidak niat kerana Allah. Kalau hati kita terganggu, maknanya hilang fokus, bukan kerana Allah, lebih fokus pada makhluk, maka pada saat itu
tak akan mendapat khusyuk. Dia kena ingat. Jadi niat kita mestilah kerana Allah, hadirkan hati itu. Ma'al qiraah. Dengan kita baca Quran, bacaan itu kena betul lah. Solat ni nak khusyuk. Sebab tu wajib baca, lebih lagi surah Al-Fatihah. Baca dengan khusyuk, baca dengan faham, dengan betul. Bacaan yang betul. Sebab itu muslimin dan muslimat, ada setengah ulama yang khusus dihurai Al-Fatihah aja, tafsir Al-Fatihah saja. Macam antaranya Syekh Imam Hassan Banna rahimahullah, ada tulis sebuah kitab yang khusus menghuraikan pasal tafsir Al-Fatihah saja. Pasal Al-Fatihah ni kira paling besar lah, paling agung dalam Quran. Umul kitab kan. Tu dia. Jadi kalau Fatihah tu kita faham sungguh lah, insya-Allah. Macam hari ni surah hari ni surah Ikhlas, Sungai Buaya ada tafsir surah Fatihah kan, betul oleh lepas maghrib. Dekat kita boleh tengok Facebook live surah Al-Ikhlas. Bandar Sungai Buaya, Kedai River. Oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Azharuddin Magilan. Ustaz Azharuddin Magilan, sahabat saya lah daripada Batang Kali. Boleh tengoklah kuliah dia malam ni dekat Facebook Surau Al-Ikhlas, Bandar Sungai Buaya. Lepas maghrib kira pukul 7.50 begitulah. Dia menghuraikan pasal tafsir surah Al-Fatihah. Baik, bacaannya betul. Dan kemudiannya wazikri. Dan zikir. Kita solat ni banyak zikir kan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, macam-macam lah. Dengan bil fahmi, dengan faham bacaan itu. Ni saya sebut tadi, sebab itu saya terjemahkan tadi. Biar bagi faham. Bila kita faham, insya-Allah kita akan dapat khusyuk ketika solat. Sebab kadang-kadang dia dah sembahyang 10 tahun dah, tapi masih tak faham tahiyat akhir tu apa maksud bacaan dia, tak faham lagi. Yang baca doa kunut berpuluh tahun tak faham lagi. Jadi sayanglah bila tak faham tu, payah nak khusyuk lah juga. Jadi kita bagi faham biar khusyuk. Tu muslimin dan muslimat, kita baca surah-surah pun dengan lepas Al-Fatihah kan. Kita baca surah yang kita rasa kita boleh faham kan. Bila kita faham tu, kita akan rasa dah kehebatan tu. Boleh fokus lagi. Tu. Walaupun baca 3 kul, walaupun baca kul a'udzu birabbil falaq. Kita baca rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Walaupun dua surah tu dua surah yang biasa dibaca, tapi kalau kita faham, kita rasa kehebatan dia. Tu dia. Bayangkan dua surah ini diturunkan oleh Allah ketika mana Nabi disihir oleh Yahudi. Tu kita faham cerita dia. Nabi baca dua surah ini satu persatu, sihir itu terungkai satu persatu. Tu hebat tu. Jadi kita baca bagi faham lah. Tu kena belajar tu. Baik, seterusnya. Dan kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu faya ila al-uqubati asra. Berat ni. Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati kepada Allah Ta'ala dalamnya, maka iaitu terlebih segera membawa kepada siksa. Beratlah. Kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri termasuk salah seorang tabi'in. Tabi'in tabi'in ke tabi'in. Tapi dia ulama level tu lah, salafus soleh lah. Ulama besar, juga wali Allah yang terkenal. Jadi dia kata dia termasuk fuqaha juga. Fuqaha. Saya ada satu kitab tu, list fuqaha di kalangan tabi'in. Jadi antara fuqaha di kalangan tabi'in itu ialah Imam Hasan Al-Basri. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, dia kata setiap salat yang tak hadir hati. Tak hadir hati ni kita sebut tadilah.
Niat bukan kerana Allah. La yahduru fiha al-qalbu. Mana tidak fokus pada hatinya solat tu. Maka solat yang sedemikian dikata lebih cepat kepada siksaan. Ila uqubati asra. Tu. Lebih cepat kepada siksaan. Sebab hati tak betul. Niat bukan kerana Allah. Memang kena seksa lah. Sebab tu macam mana pun muslimin dan muslimat, bila hati kita lari, cepat-cepat kembali balik. Tu. Bila hati kita lari tu, dah tengah solat tiba-tiba lari niat tu. Tiba-tiba terasa nak orang puji kita, tiba-tiba terasa nak orang tengok-tengok ibadat solat kita ni hebat, macam-macam terasa macam tu, maka kita sedar cepat-cepat. Bila sedar tu kembali balik, fokus pada solat kita kerana Allah. Itu insya-Allah menyelamatkan kita. Tu dia, muslimin dan muslimat. Jadi tu kena jagalah. Sebab tu kita kena, yelah macam sebut tadi, kena menuntut ilmu. Kena menuntut ilmu, kena banyak berdoa pada Allah supaya ibadat solat kita ni sempurna, diterima oleh Allah. Baik, seterusnya. Dan sabda Nabi SAW, innal abda liyusalli as-salah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma uqila anha. Baik. Yang bermaksud bahawasanya seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu 1/6-nya dan tiada 1/10-nya, sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya daripada sembahyang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk, kerana makna uqila dan qalbu itu satu jua. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, apa maksudnya? Nabi kata, innal abda yusalli as-salah, sungguhnya hamba yang solat ni, fala yuktabu lahu, tak ditulis padanya, minha padanya, sudusuha wala ushruha, tak ditulis padanya pahala, pahala 1/6 dan tiada 1/10-nya. Pasal apa? Pasal dia tidak hadir hatinya. Tu dia. Mana tak dapat pahala lah. Dan Nabi kata sini, Nabi kata wa inna ma yuktabu lil abdi, ada pun yang ditulis pada hamba tu dari solatnya biqadri ma uqila anha. Qadar daripada khusyuk dia. Tu dia. Seperti saya sebut tadi, dalam bab khusyuk ni pun kan ulama bahagi-bahagikan. Ada khusyuk khawas, ada khusyuk awam, macam-macam lah. Jadi muslimin dan muslimat, khusyuk awam macam kita ada pahala, tapi takat mana khusyuk kita tu yang Allah bagi pahala tu. Tu dia. Faham tak situ? Muslimin dan muslimat. Takat mana? Takat mana? Takat mana pahala kita tu? Takat mana khusyuk kita? Maka takat itulah pahala yang Allah bagi pada kita. Tu. Jadi kalau kita ni tak daripada awal tak khusyuk, dok nampak dunia, dok fikir dunia daripada awal sampai habis, memang tak ada pahala lah. Sembahyang tu sah, dari segi fiqahnya sah. Tapi tak dapat pahala, takut Allah tak terima, akan berat tu. Jadi kita jagalah solat kita elok-elok. Solat dengan ilmu. Sentiasa muhasabah, cek balik kualiti solat kita dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, kita sambunglah kuliah kita pada bulan depan, hari Selasa, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga, insya-Allah. Bulan depan ni kita akan masuk pada fasal baru, faslun fi adabil imamah wal qudwah. Ini satu fasal pada menyatakan adab imam dan makmum. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, kitab Hidayatus Salikin ni masih ada 3 buah lagi dekat saya ni, 3 biji lagi.
Ni siapa nak Harga satu RM20. Satu RM20. Ada lagi 3 buah lagi. Especially daripada Sungai Buaya lah. Kalau nak, boleh ambil datang rumah saya. Tu. Jadi insyaAllah. Okey, jika ada persoalan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kak nak tanya, ni pasal masa kita tahiyat awal, kadang-kadang dah biasa selawat, saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Adakah perlu sujud sahwi Ustaz? Baca selawat Kan tahiyat masa awal. tahiyat awal kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai situ saja. Tapi kadang-kadang ni dah terbiasa terus terbaca wa ala ali Muhammad sebab ada dalam satu YouTube tu dia suruh sujud sahwi. Dan benda tu tak ada masalah. Boleh saja. Sebab apa? Sebab yang itu dah termasuk juga salah satu selawat ke Nabi SAW. Maka tak ada kesalahan pun. Boleh. Jadi yang keduanya dia benda sunat. Maka tak ada masalah pun. Jadi bolehlah baca macam tu. Tak ada masalah. Boleh ya? Boleh. Soalan yang kedua Ustaz. Semalam ada satu keluar dekat pasal ambil air semayang, dia kata kan yang ada sideburn tu oleh lelaki Jambang tu, dia kata ustaz tu, dia kata kalau berapa panjang pun kena basuh lah yang rambut sideburn tu panjang ni. Masalahnya kalau perempuan dia rambut panjang kan, kita ada dekat sideburn tu berikat kan, adakah perlu kita turunkan juga rambut tu juga kena basahkan juga? Sebab kan kita ambil bahagian muka ni sampai ke pangkal telinga. Yang persoalan dia sekarang yang rambut kan dekat sideburn perempuan ni panjang, jadi kita ikat ke belakang. Tapi dalam apa yang saya faham ustaz tu terangkan, dia kata kena basuh juga. Maknanya yang sideburn tu bahagian yang dekat ke belakang macam ni. Ya. Gitu. Baik, jadi muslimin dan muslimat, dia masuk dalam rambut sideburn kan. Jadi bila masuk dalam kategori rambut, kita basuh setakat mana yang boleh saja. Mana tak perlu kita basuh keseluruhan. Melainkan kalau dia masuk dalam wajah, muka. Kalau masuk dalam muka, dia kena basuh semualah. Tapi bagi saya rasa sideburn itu termasuk dalam rambut. Jadi basuh sekadar je lah. Tu dia. Dalam mazhab Syafi'i kan sekadar saja. Maka tak perlu kita basuh keseluruhan. Gitu. Yelah, apa yang saya faham kalau bahagian muka sampai ke pangkal telinga tu kan. Yalah. Dia kata dah termasuk juga rambut tu, dia kena basuh juga. Tu saya pelik sebab rambut perempuan kan panjang, kena ikat ke belakang. Jadi itulah, jadi kita pegang ni sebagai salah satu dalam rambut jugalah. Jadi kita basuh gitu. Sekadar saja. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya apa perbezaan kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan Allahumma salli ala Muhammad. Lagi satu, saya pernah dengar ada selawat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Lepas tu yang lain tak ada, semua disambung ala je. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, yang pertamanya Sayyidina dengan tak Sayyidina kan. Baik. Betul Ustaz. Jadi kedua-duanya betul. Kalau ikut dalam hadis, Nabi tak masuk Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Itu Nabi sebut sendiri. Dan ada yang dimasukkan Sayyidina itu sebab kita yang menyebut. Sayyidina ni mana penghulu kami. Dan memang ada hadis Rasulullah kata ana sayyidil mursalin, aku ni penghulu segala rasul. Jadi sebagai penghormatan kita kepada Nabi SAW, kita sebut Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kedua-duanya betul. Baca Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Tak menjadi masalah pun. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi, siapa tadi yang kedua? Sayyidina tu dia baca awal 3 kali, yang lain
Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang lain semua sama ala je, tak ada sayyidina. Okay, baik. Jadi muslimin dan muslimat, perkara itu pun tak ada satu kesalahan. Tapi adabnya, bila kita dah start dengan Sayyidina, pagi perhabislah semua Sayyidina. Sayyidina Ibrahim pun kita baca Sayyidina lah. Itu bila kita dah start dengan Sayyidina. Kalau kita tak ada baca Sayyidina, tak payah baca sampai habis. Begitulah. Jadi benda itu pun tak ada masalah. Tidak menjejaskan solat kita, insyaAllah. Okay. Wallahualam. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya, apakah adab yang betul jika kita nak keluar dalam solat yang mungkin terbatal ke, adab yang betul kita nak keluar dari solat? Terima kasih Ustaz. Baik, jadi muslimin dan muslimat, kita nak keluar dari solat, mungkin kita terbatal. Mungkin terbatal kan. Baik. Jadi adalah beberapa kaedah yang ulama ajar. Tapi ini pun khilaf ulama. Ada yang kata kita beri salam siap-siap. Ada kata begitu. Ada pula yang kata keluar je begitu, tak ada masalah pun. Ada yang kata berundur sikit lepas tu kita keluar. Ada yang kata begitu. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, apa pun tak jadi masalah. Kalau kita terbatal, kita keluar saja pun boleh. Tak ada masalah. Dengan niat kita terbatal lah solat tu. Cukup sudah memadai untuk keluar daripada solat. Tak ada masalah. Wallahu alam. Yang ada tanya isi saya tanya. Yang tutup hidung macam mana? Yang tutup hidung tu bila kita keluar nak lalu orang melintasi ketika solat berjemaah. Tu. Mana kita faham mana kita ni muslimin dan muslimat, kita solat jemaah, mungkin kita duduk soal depan, kita pernah terbatal, kita nak keluar. Nak keluar daripada jemaah tu kita tutup hidung. Itu sebagai isyarat kita nak keluar. Tu dia. Itu kaedahnya lah. Jadi orang faham dia akan bagi jalan kan. Begitu. Baik. Wallahu alam. Baik, ada lagi soalan? Jadi tadi Puan Rogayah nak tanya. Ada soalan? Ustaz nak tanya tadi yang Ustaz cakap pasal Ustaz. Pasal yang Ustaz cakap tadi, kenapa nama-nama Ibrahim termasuk dalam tahiyat akhir tu kan? Yang nombor 1 dengan nombor 7 tu rasa saya macam sama je sebab dia tu. Dia sudah gini. Allah jadikan. Ya, betul. Dia macam ni sebab kenapa dimasukkan? Yang pertama Nabi Allah Ibrahim, Allah kata wattakhazallahu Ibrahim khalillah. Allah jadikan Nabi Ibrahim tu kekasihnya. Iaitu Nabi Ibrahim saja. Yang ketujuh tu nak beritahu Nabi Muhammad juga kekasih Allah. Jadi pasal itu Nabi Ibrahim kekasih, Nabi Muhammad pun kekasih Allah. Maka itu yang masuk yang ketujuh tu. Jadi cuba tambahan Nabi Muhammad itu. Jadi yang pertama tu Nabi Allah Ibrahim saja. Yang ketujuh tu Nabi Muhammad SAW sekali. Begitu. Wallahualam. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz nak tanya, kalau macam solat subuh tu, surau tengah azan, lepas tu bila azan tu tak habis lagi ni, bila sampai kat Mina Naum tu, kita mula solat sunat subuh tu. Boleh tak Ustaz? Boleh tak kalau kita tak habiskan? Kata kita dia waktu solat sunat lepas azan. Jadi macam mana pun kena tunggu habis azan lah. Macam mana pun tunggu lebih lepas habis azan. Itu dia. Sebab waktu kita solat sunat subuh itu lepas azan. Jadi tunggu lepas azan lah. Itu dia. Melainkan kalau jalan-jalan tak dengar. Kita nak keluar kan, jadi kita rasa macam lambat sangat dia nak habiskan yang kata. Kalau keadaan macam tu, kita boleh qada je. Faham tak? Qada je. Mana kita habis solat subuh boleh sembahyang balik. Apa solat sunat tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi nak qada lah. Tu. Sebab ni Ustaz macam mana pun kena habiskan dululah ya. Itulah yang terbaiknya. Memang ada kata boleh sebagainya, tapi
Sebab bila kita mengaji bab waktu solat tu, dia waktu solat sunat subuh itulah selepas azan. Jadi gitulah kita. Itu yang terbaiknya gitulah. Kalau tak dengar, melainkan kalau kita tak dengar. Kalau kita tak dengar azan tu, kita agak-agak je. Itu tak apalah. Itu settle masalah insyaAllah. Allah. Okay, sama. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan insyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada bulan depan. InsyaAllah. Jadi kita tangguh dulu dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barashi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dari wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.